Terima kasih Puan Pembantu Pengerusi Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Na Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi Bersatu Malaysia, Wakil Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, Barisan Saf Kepimpinan Sri Kandi, seterusnya para perwakilan Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dari Rokan ke Indragiri, singgah sebentar di Kota Padang. Sherry Said nama diberi, Sri Kandi Perak membuka gelanggang. Pada petang ini, saya akan membahaskan usul yang bertajuk Latihan TVET dan Pendidikan Akademik untuk Wanita dan Penggalakan Penyertaan dan Ekonomi Gig. Hadirin sekalian, TVET bukanlah satu perkara yang asing di Malaysia. Cuma TVET sering disalah arti sebagai pilihan kedua dan hanya layak untuk cemerlang dari segi pencapaian akademik. Sebenarnya stigma itu sudah lapuk ditelan zaman kerana kini graduan program TVET kian mendapat perhatian daripada majikan. Sebelum itu, saya kenalkan sedikit definisi TVET. TVET adalah singkatan kepada Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational. Proses pendidikan TVET adalah lebih menuju ke arah industri yang memerlukan tenaga kerja yang terlatih serta berkemahiran tinggi. Di Malaysia, TVET telah diberi nafas baharu untuk mengubah tanggapan dan persepsi negatif ibu bapa dengan kemahiran TVET. Stigma ini adalah biasa memandangkan ramai di antara kita yang lebih menekankan akademik daripada dulu. Skop TVET Malaysia adalah berlandaskan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Apa itu ekonomi gig? Saya jelaskan sedikit definisinya. Ekonomi gig turut dikenali sebagai gig economic adalah satu trend sistem pasaran bebas yang memberi kebebasan kepada organisasi dan pekerja untuk menjalani kontrak kerja suka sama suka tanpa perlu menggajikan pekerja sepenuh masa. Dalam erti kata lain, anda menjadi freelancer yang berkemampuan untuk bekerja secara fleksibel tanpa perlu bekerja secara rutin 9 hingga 5. Hadirin sekalian, pihak berkepentingan termasuk kerajaan, swasta, parti politik, khususnya Sri Kandi Bersatu disaran menitik beratkan pembabitan golongan wanita dalam pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Antara cabaran dan konteks utama yang membelenggu penyertaan golongan wanita mengikut TVET adalah mitos sosio-budaya bidang kerja industri ini yang perlu dinormasikan oleh lelaki. Mitos sektor pendidikan teknikal hanya dikuasai golongan lelaki perlu dihapuskan. Dalam hal ini, pihak berkepentingan seperti kerajaan dan swasta perlu menitik beratkan sensitiviti jantina dalam pembangunan TVET dengan menyediakan infrastruktur pembelajaran sensitif jantina di institut-institut berkaitan. Pihak berkepentingan juga perlu mereka bentuk dan melaksanakan dasar tindakan afirmatif nasional untuk penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan yang didominasikan oleh lelaki. Selain itu, pihak kita juga perlu menjalankan penyelidikan mengenai strategi khusus bagi menarik minat wanita untuk menyertai TVET dengan menyalurkan sebahagian daripada perbelanjaan TVET khusus kepada golongan wanita. Antara lain, pihak berkepentingan juga perlu menambah bilangan pengajar TVET profesional kepada industri. Inisiatif TVET merangkumi persediaan awal peralihan daripada dunia pembelajaran kepada industri. Pendedahan awal sebegini mampu meningkatkan pengetahuan praktikal dan menjadi aset berharga kepada kebolehpasaran wanita yang mengikuti TVET. Pendekatan transformasi jantina yang inovatif termasuk membangunkan kemahiran keusahawanan dan meningkatkan penyertaan wanita dalam dunia pekerjaan yang seharusnya dipupuk.
sebanyak 20.6% atau 186,855 daripada jumlah keseluruhan perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan perniagaan pemilikan wanita di negara ini yang menyumbang kepada 69.1 bilion keluaran dalam negara kasar KDNK serta membuka hampir 800,000 peluang pekerjaan. Manakala mengikut rekod dari sudut teknikal pada tahun 2021, penyertaan golongan wanita dalam bidang profesional dan teknikal adalah 41.5% berbanding 58.5% lelaki. Adalah menjadi tanggungjawab Sri Kandi Bersatu untuk bertindak lebih progresif menjadi bridge penyaluran informasi serta peluang terbuka bagi meningkatkan kapasiti permintaan pasaran buruh, terutamanya terhadap pengambilan wanita berkemahiran tinggi dalam sektor ekonomi. Hadirin hadirat sekalian, wanita zaman sekarang sangat kreatif dan berinformasi. Mereka tidak suka dikawal, sebaliknya sangat bersikap dinamik. Sebab itulah timbulnya gig economy, iaitu sebuah sistem pasaran bebas di mana jawatan sementara adalah biasa dan organisasi mengambil pekerja bebas untuk komitmen jangka pendek. Dalam gig ekonomi, wanita lebih berdikari dan suka bekerja sambilan seperti mengajar tuition, membawa Grab, Food Panda, Grab Food, bisnes online dan bermacam-macam lagi. Menerusi penubuhan sistem implementasi, organisasi Sri Kandi Bersatu yang mempunyai lebih 300 ahli seharusnya menjadi titik permulaan dalam mengenal pasti golongan wanita berpotensi di peringkat cawangan, bahagian dan kemudiannya diangkat ke peringkat pusat untuk diserap ke dalam institusi TVET dan pendidikan akademik untuk wanita dan penggalakkan penyertaan serta ekonomi gig. Hadirin hadirat sekalian, walaupun kita tahu kerajaan sekarang seperti tidak ada kesedaran ekonomi dek kerana asyik sibuk berpolitik dengan skrip yang sama, saya percaya isu ini tetap akan dibangkitkan. Kerajaan harus peka dengan keperluan ini. Kerajaan harus menggalakkan penyertaan anak muda dalam ekonomi gig dengan menyediakan dana latihan serta peluang pekerjaan. Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain kata-kata kalau tidak dengan sungguhnya? Walaupun kerajaan jangan takut dengan anak muda. Janganlah kerana mereka ini menyokong Perikatan Nasional, mereka diabaikan, mereka dipinggirkan. Pendidikan dan latihan ini penting untuk mereka. Mereka juga mahukan hak mereka. Mereka mahukan pembelaan. Percayalah, ini akan menjadi kunci kepada kejayaan anak muda. Ayuh Sri Kandi, ayuh kita bangkit, kita tentang kezaliman. Dengan ini, Sherry saya menyokong usul pendidikan yang termasuk untuk menubuhkan Akademi Sri Kandi Negara, latihan TVET dan pendidikan akademik untuk wanita dan penggalakkan penyertaan ekonomi gig untuk anak muda terutamanya. Strategi dan perancangan ini boleh diukur dan dicapai, bukannya retorik yang tidak berkesudahan. Itik sekawan di dalam reban, riuh pagi di umpan seluang. Adat Sri Kandi rela berkorban, pantang berundur sebelum berjuang. Pohon berangan tempat bertemu, kirangnya rasa si anak dara. Baliklah kita semua membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih.